sebelum kita nak pergi ke step macam mana nak berhenti tu, so kita kena tahu dululah berapa lama sebenarnya peruntukan masa yang patut anak main skrin ni, alright. So kalau ikutkan, memang ada banyak lah research, widely research dah banyak dah berkaitan dengan screening time ni, and dia memang terbukti banyak bagi impact negatif daripada yang positif untuk anak-anak. Alright, so kalau ikut saranan daripada WHO ataupun World Health Organization, famous kan WHO ni sejak COVID ni. Okay, so saranan untuk umur budak anak daripada newborn sampai 2 tahun sebenarnya adalah tidak dibenarkan langsung untuk screening time ni, melainkan yang melibatkan video call, yang melibatkan ada two-way interaction. Itu sahaja screening time yang dibenarkan untuk anak-anak bawah umur 2 tahun. Untuk anak yang 2 tahun dan ke atas pula, 2 hingga 6 tahun, digalakkan hanya setengah hingga 1 jam sahaja. Itu pun masih digalakkan untuk mostly ada two-way interaction dan kena ada gap between setengah jam ke 1 jam tu. Meaning dia tak boleh berterusan. Maksudnya kita biar je anak kita main dalam tempoh setengah atau 1 jam tu. Tak boleh Saranan dia, kalau anak tengok screening time tu pun kita kena kacau, kita kena panggil dia sekejap, shiftkan dia punya attention daripada attend pada screen tu. Itu saranan WHO sendiri. Dan 6 tahun ke atas barulah dia boleh exit lebih daripada 1 jam. Itu pun digalakkan hanya untuk tujuan pembelajaran. Nampak tak? Bawah 2 tahun memang tak boleh langsung. Ini saranan untuk anak yang normal developing, anak yang perkembangannya normal. So apatah lagi kalau anak-anak kita yang masih yang kita memang nampak ketara lah, anak tak boleh bercakap lagi, ada masalah attention, so lagilah it's a big no untuk didapatkan gadget. Sebab tu kalau kita dekat sini, bila anak dah start terapi, tak kisahlah program apa pun, kita akan sarankan untuk stop gadget terus, immediately stop gadget. Kalau anda cuba observe bila anak sangat terlalu attach dengan gadget ataupun terlalu masa dia kebanyakan masa bersama dengan skrin, gadget ke, phone ke, iPad ke, TV ke, kebanyakan masa dengan skrin, anda boleh tengok yang pertama sekali apa yang kita akan nampak. Yang pertama sekali dia punya attention akan ada isu. Dia Attention anak tu tak cantik lah. Dia akan satu, dia ada masalah, contohnya kurang fokus, ataupun selalunya kalau dia dengan gadget, terlalu fokus dengan gadget, dia tak perasan pun kita panggil dia, ataupun dia tak perasan pun kita tengah bercakap dengan dia. Itu adalah isu attention sebenarnya. Sebab nanti kalau berterusan tu lagi teruk tu, dia nak belajar bercakap semua, nanti akan ada masalah. Lagi apa lagi? Selalunya isu kita tengok behaviour, tantrum, mengamuk. Kita ambil, ataupun bila anak tak dapat gadget tu, anak akan menunjukkan behaviour yang negatif lah. Dia akan mengamuk sampai dapat, ataupun dia tak nak buat apa sahaja yang kita suruh sebabkan dia tak dapat gadget tu. So mengamuk ataupun tantrum tu selalunya terjadi lebih teruk kalau berbanding anak yang tak attach dengan gadget. Itu antara yang perbezaan yang utara. Selalunya behaviour ataupun tantrum anak yang dengan gadget ni selalunya lebih teruk. Dan satu lagi senang trigger. Macam sikit je, salah sikit je dia terus ngamuk. Salah sikit je dia just trigger, sebab dia ada isu dengan control emotional control. So dia ada satu kajian yang dibuat, dia nak tengok attention, sebab impact paling negatif yang kita boleh nampak pada anak yang gadget ni sebenarnya adalah attention. Kenapa? Sebenarnya bukan setakat attention tau. Attention dia boleh dia akan menyebabkan delay yang lain. Sekejap lagi saya explain kaitan dia kenapa. Tapi ada satu kajian ni dia buat perbandingan attention berapa lama antara kanak-kanak yang memang main gadget dengan kanak-kanak yang langsung tak ada gadget. Saya tak pastilah kajian tu macam mana, tapi result kajian tu menunjukkan anak-anak yang tak main gadget, biasanya purata dia punya attention adalah 20 minit. 20 minit tu non-stop tau. Bukan, maksudnya dia boleh stay 20 minit tanpa hilang attention dia. Contoh kalau cikgu mengajar dekat depan, contohlah dalam kelas cikgu mengajar dekat depan, so dia boleh stay cikgu tu bercakap tanpa dia shift dia punya attention pada benda lain ke 20 minit. Tapi kalau untuk anak yang dengan gadget pula, dia buat perbandingan, dapati anak yang dengan gadget ni dia punya attention tu 2 saat sahaja. 2
2 juga tapi 2 saat. kan? It distracted. Dia Cepat distract. Maksudnya dia 2 saat nanti dia akan distract pak lain. Nanti dia tengok balik cikgu, nanti 2 saat dia tengok pak lain, nanti dia tengok cikgu. Dia macam hilang-hilang, macam dia punya attention tu macam apa, short current tu. Short current. Tak tahu lah, dia macam hilang-hilang. So dia tak boleh nak stay lama. So macam mana? So bila attention ada masalah sebenarnya apa yang anda tengok, contohlah kita ada banyak juga kes yang kanak-kanak yang attach dengan gadget bawah setahun. Awal lah, start awal, maksudnya bawah setahun tu dah start bagi. Berapa bulan tu bila anak dah start boleh pegang dan boleh ni dah start, maksudnya dah start bagi. Nak boleh pegang, nak boleh tengok lah, especially parents dah start bagi. So benda yang pertama adalah anak tu akan stop interaction dengan orang lain. Dia akan stop interaction. So benda pertama yang dia akan ada masalah adalah two-way communication. Okay. Yang kedua, attention, tumpuan. Tumpuan tu bukan dia boleh duduk lama tu bukan tumpuan yang bagus tau. Memang dia boleh duduk lama, tapi adakah dia boleh respon kalau kita panggil? Adakah dia boleh respon kalau kita cakap dengan dia? Adakah dia tangkap apa yang kita sebut? So isu dia adalah yang itu. So bila dia ada isu dengan attention ni, macam mana dia nak belajar? Contoh, dia tak perasan pun kita cakap dengan dia. So kan kalau nak belajar bercakap kan dia kena dengar orang cakap apa, dia kena tengok orang bercakap macam mana. Dia kena masuk dalam kepala dia dan dia kena simpan. So bila attention dia tak ada, macam mana dia nak masuk tu benda yang dia dengar tak masuk? So that's why vocab dia tak develop. Vocab dia tak develop, even sensory lagi dah tak develop sebab dia tak banyak bergerak. Sebab dia tak ambil explore lagi kan. Sebab dia pada gadget je. Exploration akan out. Exploration akan out dan juga dia punya sensory akan ada masalah. So sensory sebab dia kurang bergerak, dia tak explore. Bila tak explore, banyak sensory input dia tak dapat. So that's why anak tu akan membentuk sensory problem. Akan membentuk dari segi motor skill akan ada masalah sebab dia kurang bergerak. Bahasa akan affected sebab dia kurang social dan kurang interaction dengan orang. Two-way communication out. Apa lagi? Social. So berapa banyak maksudnya development yang sepatutnya develop, kadang-kadang develop tu out. So that's why kadang-kadang tu banyak juga kes yang anak attach dengan gadget daripada kecil. So dia tak dapat all the skill. Bila by 2-3 years old dia pergi check and then tiba-tiba dia diagnose autism sebab dia tak dapat all the skill. Ciri-ciri yang ditunjukkan tu sama macam ciri-ciri autism. Padahal dia just kurang rangsangan je disebabkan gadget tu. Ni kebanyakan kes yang berlaku sekarang ni. Kita ada kes kita panggil dia pseudo autism. Dia sebenarnya bukan anak tersebut tak ada autism. Dia hanya mempunyai ciri-ciri seperti kanak-kanak yang ada autism. So bila kita pergi kes-kes yang macam ni, bila pergi hospital akan diagnose anak ada autism. Padahal tak ada ciri-ciri je. Yes, diagnose hanya tengok pada ciri-ciri. Dia takkan korek anak ni dulu gadget ke apa ke, dia tak korek, dia just tengok okey anak ada ciri-ciri apa, ada dapat diagnosis dan diagnosis. Macam tu je diagnosis. Dan bila buat terapi, ciri-ciri tersebut kita dah bantu untuk kurangkan. Sebenarnya anak tak ada autism pun. Okay, banyak berlaku kebanyakan kes-kes macam ni, especially zaman sekarang ni lah, zaman yang memang anak lahir-lahir je parent dah beli gadget, dah bagi gadget. So ada kes yang kita boleh stopkan terus. Ada kes yang memang parents macam saya tak mampu lah, sebab kalau anak tak dapat gadget tu, dia memang akan ada self-hurt, dia akan marah yang melampau sampai parents tak boleh tackle. So kita nasihatkan untuk stop secara slowly lah, orang kata. Mungkin dalam satu hari tu daripada 8 jam kita boleh limitkan kepada 5 jam and then gradually kurangkan lagi 4 jam, 3 jam, 2 jam. Alright, so parents yang tu kena, itu adalah first step yang paling penting sekali lah, gradually kurangkan. Ni kalau tak dapat nak stopkan teruslah. Okay, yang kedua yang paling penting adalah untuk distract anak daripada tengok benda-benda ni. Perkara paling penting nak distract anak adalah, contoh anak tak nak main phone kan, tak nak bagi anak main phone. So simple je, ibu dengan ayah jangan main phone depan anak-anak. Masa untuk spend time dengan anak-anak tu betul-betul main dengan anak-anak. Yang itu yang paling penting. Dia tak boleh macam kita anak-anak main telefon tapi kita main handphone depan anak-anak. So benda tu akan trigger anak untuk nak juga. Kadang-kadang anak ni sebenarnya most of the cases, kadang-kadang anak tak nak pun, tapi kita yang bagi, parents yang bagi. Banyak kita jumpa. Yes. Banyak kita jumpa anak tak minta pun, parents tu sendiri willing yang anak bagi. Sebab dah terbiasa. Dah terbiasa macam tu.
Kadang-kadang anak tu macam dia bosan, dia merayau-rayau jalan-jalan sekitar, biasalah pergi tempat baru ke kan. Dan mama tak nak, parents tak nak anak merayau macam tu, meh bagi gadget. So that is a big no-no. Kita punya kena ubah cara kita, kena ubah. Alright. So adalah lebih baik bagi anak satu box toys tu ke, bawa satu bag toys sebanyak mungkin, bagi je dekat anak, lambat je dekat anak. Ya, anak attend pada toys daripada attend pada gadget. Memang sebenarnya kalau kita pun kita tak galakkan anak main sorang-sorang dalam tempoh masa yang panjang kan. Tapi in comparison dua benda ni, daripada bagi anak main dengan gadget, lagi baik kita bagi dia toys. So tu yang kedua, untuk kena distract anak daripada ni lah, all the gadget lah, handphone, TV, iPad ke apa-apa saja, kita kena distract dia. Okay. Yang ketiga, kalau dalam pada kita nak gradually change tu, ingat saranan WHO, kita tak boleh bagi anak straight. Misal kata saranan dia setengah ke 1 jam, tak boleh bagi straight. Setengah ke 1 jam tu anak main je gadget. So kalau dia tengah tengok TV, kacau dia, sembang dengan dia, jadikan, alihkan perhatian dia, shift pada kita. Sembang, kalau anak tengah tengok Upin Ipin kan contohnya, saya tahu Upin Ipin je, tak tahu kartun lain sangat. Sembang dengan anak, dia pakai baju warna kuning lah, sama dengan mami baju warna kuning. Sama cuba tengok apa lagi barang warna kuning yang ada dalam rumah. So main dengan anak, lepas tu bagilah dia sambung balik. Kena kacau dia in between there. Sometimes bila kita terlalu kerap sangat kacau anak, setiap 5 minit dia nak tengok mami asyik kacau je, lama-lama dia pun dah tak interested dah dengan, dia lebih berminat dengan interaction. Sebab tu interaction tu lagi seronok tau, sebab dia kita membalas. Walaupun dia tak boleh nak cakap secara verbal, tapi eye contact dia, kita akan nampak dia lebih interested. Perhatian. Yes. Perhatian kita pada dia. Benda tu akan buat anak tu rasa lebih seronok, lebih dihargai. Okay. And dia bukan satu benda yang mudah lah. Sebab memang dah, kalau daripada kecil, cuba satu kita tengok berapa lama anak dah main, berapa lama pula dia dah dibiasakan dengan gadget tu. Kalau dah memang daripada lahir, sekarang umur 3 tahun dah, setiap hari dia buat rutin tu, setiap hari dia beri gadget. So takkan mudah untuk dia nak berhenti tiba-tiba. So parents kena buat selalu lah. So dia step ni lah, kita memang ada cara dia sebenarnya simple, cuma dia tak mudah. Saya cakap benda tu tak mudah untuk nak handle. Tapi sebab tu tadi ada yang Vera kata hati kena kering. Kenapa hati kena kering? Sebab anak memang akan mengamuk, menangis, meraung. Mungkin kalau ada yang lebih ekstrim, memukul, mungkin ada. So behavior, all the behavior akan keluar. Sebab dia, especially kalau anak yang addicted. Anak yang addicted tu macam dah, kita panggil bahasa Melayu apa? Obsessed. Sama juga, anak addicted. Tak addicted lah, tak bukan addicted tu apa. So maksudnya addict, bila orang yang ada addiction, ketagih baru dapat. Kalau seorang yang ada ketagihan, memang dia akan nak juga benda tu. Memang dia akan nak, tak nak memang aku nak juga benda tu. Buat apa cara sampai dia dapat. So of course bila anak tak dapat benda tu, dia akan mengamuk first step. Dia akan menangis. So dengan cara menangis, adakah dia akan dapat gadget, dia akan test. Alright, so dah nangis tak dapat. Ekstrim sikit lah, golek. Golek tak contoh lah, kan. Contoh, mengamuk lah, tak kaki, buat berbagai. Parents tak bagi juga. Kelas hati ni, parents tak bagi juga. So the next extend mungkin dia cuba buat benda yang ada setengah tu cuba nak menceritakan diri. Contoh hantuk kepala kat dinding ataupun kat lantai. Ada. So dia go to next extend. Dia nak tengok sampai tahap mana parents akan mengalah. So dia akan tingkatkan usaha dia tu. Dia akan tingkatkan usaha sebab dah namanya ketagihan, dia nak juga macam-macam mana pun. Kalau tak ada gadget tak nak makan. So satu butir nasi pun tak nak makan. So kalau macam tu, cuba tukar. Maksudnya instead of bagi gadget, cuba bagi pinggan mangkuk cawan susu dekat dia. Dia punya set. Kalau especially kalau anak yang dengan gadget dan kita suap makan dekat dia. Dia tengok gadget, dia tengok cerita, kita duduk suap makan. Kan. So kalau yang macam gitu, cuba bagi something yang untuk dia distract dia, untuk main juga. Tapi yang related dengan makan. Cuba yang related lah, dia punya pinggan, sudu, letak sikit makanan untuk dia main.
Dia sepah-sepah pun tak apalah, itu benda biasa untuk budak-budak. Kalau tak sepah tu nak patungkan nak orang. Sebab ada few lah, ada beberapa kes yang memang dah cuba. Selalunya dalam 2-3 hari anak tu akan stop mengamuk. Amukan hari pertama memang ada amukan sepanjang hari. Hari kedua pun sama, amukan sepanjang hari. Hari ketiga selalu dah slow down. Biasanya hari keempat tu dia dah start cari aktiviti lain. Dia start cari mainan je, dia dah start mainan je. Dia dah start explore. Dia dah start cuba untuk interact dengan orang. Sampai bila dia nak mengamuk. Mengamuk tu kan letih. Dia takkan sampai umur dia daripada 3 sampai 8 tahun mengamuk, takkan. Dia paling lama pun yang saya pernah buat, parents pernah buat, bukan saya buat lah, parents buat. Yang setakat ni, yang dengan saya adalah selama seminggu. Tu paling lama. Seminggu dia mengamuk. Lepas seminggu tu dia start korek, dia keluarkan toys-toys dia. Dia cari alternatif lah. Sebab dia macam dah habislah, memang tak dapat. Katalah dah nak stopkan je, cuba bagi alternatif lain. Jangan togel-togel stopkan gadget. Bagi dia tak tahu apa. Okay, maksudnya kita kata gadget ada, kita tak bagi another option. Tapi cuba kata kita kalau dia minta kan tak ada, tapi kita nak main benda ni, kita bagi another option yang juga kita tunjukkan yang benda tu best. So make sure alih perhatian. Maksudnya mungkin ajak dia buat aktiviti sama dengan kita ke, ajak tolong masak ke, apa-apalah kalau dia buat kan. Tapi kalau dia dah ngamuk lah kat situ seorang. Ngamuk lah dulu kat situ. Habis ngamuk nanti boleh join contoh. Kan, so maksudnya cakap tak ada, benda tu tak ada bateri habis ke, tak hidup ke, buang bateri, ikutlah nak buat apa, rosak ke, kata benda tu tak ada, hilang ke, suka hatilah nak kata apa. Tapi kata benda tu tak ada, tak boleh, benda tu tak ada. Tapi jangan tunjukkan depan dia, kalau tunjukkan depan dia tahu benda tu ada. Kan? Cuba sampaikan mesej pada anak yang ada benda lain yang lebih seronok daripada gadget tu. Tunjukkan benda lain, ada benda lagi lebih seronok. Kalau tak ada gadget pun kita boleh seronok. Macam tu. Sebab dia perlu tahu yang kita dulu pun boleh hidup tanpa gadget. Mainlah batu seremban ke lenteng. Bawa lah anak pergi playground, distract dia. Awal-awal mungkin kena banyak distract lah. Tapi bila lama-lama anak tu dah biasa tak ada, dia dah biasa main, dia akan start okey. Takkan minta lah. Masa tu nak main depan dia pun dah tak ingat. Mungkin kalau yang dah besar tu buat aktiviti mungkin yang lebih. Kalau tak nak main pun mungkin boleh buat aktiviti like macam colouring sama-sama. Jom kita colour nak. Jangan bagi buku colour, bagi colour kat dia, dia colour seorang-seorang, bosan. Mungkin buat colouring tu kita buat sama-sama dengan dia. Okey, kita colour kat sini tolong je colour kat sini macam mana tak habis ni nak bagi habis macam mana. So interact tu seolah-olah macam kita tengah main, dia tengah seronok-seronok dengan cakap kawan. Macam tu kan. Just nak distract dia supaya dia benda lain, buat aktiviti lain yang seronok juga, yang still aktiviti tu juga menghasilkan dopamin. Kita dah tahu anak memang tengok gadget. Time tu anak tengok TV banyak kan, daripada pagi sampai petang kan. So balik tu parents kena usaha lebih lah, gantikan balik interaction dia dengan TV tu dengan two way interaction dengan kita. So ajar dia main, banyak mainan, banyak cara main yang berbeza. So nanti kita dengan expectation supaya nanti bila time dia dengan nenek dia main mainan, bukan tengok TV. Kalau kata nenek tak pasang TV pun dia dah pandai untuk main mainan lain. Walaupun dia main seorang, main mainan fizikal dengan tengok TV seorang berbeza tau. Dia punya hasil yang dia nak dapat tu. Walaupun tengok seorang-seorang, tengok TV seorang-seorang dengan main mainan seorang-seorang, benda yang skill yang dipelajari ataupun maksudnya development dari segi otak anak tu berbeza, tak sama. So maksudnya masa kita ada dengan dia tu, banyak kan kita ajar main-mainan dengan pelbagai cara yang seronok supaya anak tu tahu okey mainan ni macam mana nak main tu seronok, mainan ni macam mana nak main tu seronok. So dia akan rasa at least masa kita tak ada dengan nenek tu, dia main mainan sendiri. Dia main sendiri mainan dia, bukan tengok TV. Sebab kita dah kenalkan pada dia. Kita dah ajar dia macam mana nak main, apa benda yang kita boleh buat dengan mainan tu. So at the end nanti dia nampak je benda tu dengan ni lah, kita kena sediakan lah toys bila dia hantar dekat rumah nenek tu. Jangan pula dekat rumah nenek tak ada toys. Sediakan toys tu. Sebab TV dia efek dia tak adalah nak kata sebesar signifikan lah. Macam phone yang kita macam ni ada dengan posture tentu macam ni kan. So dia sangat banyak benda negatif yang jadi, bukan setakat
attention, tapi posture pun ada issue. Tapi TV dia lain sikit. TV sebab satu benda yang dipasang, kadang-kadang anak tak tengok pun. Dia just buka je kan, dia main. Dia just nak dengar bunyi tapi dia main. Kalau yang macam tu, dia tak ada isu sangat tau. As long as anak tu, maksudnya TV terpasang, contoh TV pasang, dia just nak dengar bunyi tapi dia still main, still berlari-lari, still macam buat aktiviti lain, dan then still boleh interact dengan kita. Kalau kita cakap dengan dia boleh respon. So yang itu dia tak adalah kita nak kata signifikan sangat dia punya efek negatif tu. Tapi kalau anak yang memang tengok TV, yang memang tengok TV tak non-stop kan, Melanguk je, kita tukar pun dia tak bagi semua tu. Itu yes. Untuk online seller, dan saya pun selalu online. Saya memang selalu dengan gadget juga kalau nak tahu. Kan, suka di rumah kadang-kadang menjawab WhatsApp. Saya tak jawab WhatsApp ni, saya jawab WhatsApp biasa, saya jawab WhatsApp dengan team ataupun apa tu, macam ni lah saya live kan. Yes, gadget tu phone saya memang selalu kat depan anak, tapi saya tak tahu saya buat apa. Saya letak password dia, memang saya takkan bagi password dia buka. Saya takkan buka benda tu, video anything yang menarik pun dekat phone saya untuk dia tengok. Jangan start ajar. Saya tak start. Yang pertama jangan start ajar, jangan start bagi, tu je. Kalau start bagi dia akan nak. Sebab yang start siapa? Kan kita yang start bagi dan kita tunjukkan pada dia benda tu best. Of course dia akan nak lagi. So benda pertama jangan start. Dan bagi benda lain untuk dia main. Mainlah periuk kuali sana. Apa benda mangkuk sudu kalau tak ada mainan. Kadang-kadang anak ni dia bukannya main sangat mainan, dia main benda-benda lain. Betul. Periuk lah apalah macam tu kan. So macam mana parents ajar anak untuk tengok YouTube, untuk buka YouTube dekat telefon. So anak dah pandai kan, slide je, dah tahu dah cari YouTube kat mana. Walaupun kita sorok lah ceruk mana pun YouTube tahu tu, logo tu. dia tahu logo tu kan. Macam tu lah, you have to switch, tunjukkan dekat dia ada benda lain lagi seronok daripada gadget. So memang jadi macam saya pun kalau saya tengah balas WhatsApp ke apa kan, tengok Facebook ke apa, WhatsApp tiba-tiba kalau kata anak tak tengok, saya akan tutup. So skrin tu gelap. So macam masa tutup dah letak, main dulu dengan dia, main, dia tengah galik main, okey buka kejap. Lepas tu nanti dia datang balik, okey tutup. So masa start just anak biasakan. Sebab benda tu bagi saya macam mungkin susah nak elak lah, kita nak kata nak tunggu dia tidur. Betul? Memang susah nak elak, sebenarnya susah nak elak. Tapi jangan start lagi. Jangan tunjukkan yang phone tu best, tu je. Right, itu sahajalah saya suka hari ni. Okay, thank you so much pada semua. Meriah korang Itulah laju betul semua. Right, thank you so much semua yang meriah-meriah ni, geng-geng meriah ni. Saya sangat suka. Anda punya respon sangat bagus. Okay, sangat positif. Keep the positive energy. Alright. Siapa yang review tu? Tak apalah, nanti kita tengok balik. Kita live lagi. Alright, nanti Teacher Awin live. Suara sedap. Dia tadi. Okay, itu saja. Assalamualaikum.